Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dilimpahkan kurnia kesihatan, kemudahan untuk bersama-sama lagi dalam sesi majlis ilmu kita pada pagi ini. Pagi ini sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama di muka surat 552 daripada Al-Quran, dan insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang terakhir daripada surah As-Saff. Surah As-Saff. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan, berikan kemudahan, berikan kelapangan kepada kita, dan yang penting ialah keberkatan kepada sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala semua. Hari ini insya-Allah kita cuba untuk melihat kepada penghujung surah As-Saff ni, dan saya terlupa semalam untuk ingatkan, untuk sebutkan tentang satu perkara, iaitu apakah dia tema kepada surah As-Saff ini. Surah As-Saff ini ulama-ulama telah menyebutkan bahawa ia termasuk di dalam juzuk yang ke-28, iaitu yang mana masih lagi memfokuskan kepada kepentingan intimak dan bagaimana kita ini berintimak, perlunya kita berintimak dan bagaimana cara untuk kita berintimak kepada Islam ini. Dan salah satu daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah melalui surah ini, iaitu apa? Melalui surah ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahawa salah satu daripada cara untuk kita intimak kepada Islam ialah dengan kita bersama-sama bekerja untuk nusrati dinillahi subhanahu wa ta'ala, iaitu kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita mesti memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang akan disebutkan di dalam muka surat ini pada hari ini, iaitu apa? Iaitu perlunya kita memberikan harta dan juga jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sumbangan kepada agama kita. Kerana tanpa kedua-dua ni, tanpa usaha ini, maka sebenarnya kita belum lagi berintimak kepada Islam, kita belum lagi bersama-sama dengan Islam. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita bersama di dalam muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu haza sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat yang saya bacakan tadi, itu ayat yang ke-6. Kita akan baca hari ini daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-14 insya-Allah. Dan dalam ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu lagi kisah, iaitu apa yang berlaku sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ni kita dah baca, iaitu kisah Nabi Musa alaihissalam, Allah Taala sebutkan, iaitu kisah Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Tetapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan Nabi Isa ni ketika dia memanggil Bani Israel, dia tak sebut kaumnya. Kerana ulama-ulama sebut sini sedikit, iaitu apa? Bahawa oleh kerana Nabi Isa ni tidak mempunyai ayah dan nasab keturunan itu adalah dikira melalui ayah. Jadi dikira bahawa Nabi Isa ni bukan daripada keturunan Bani Israel. Kalau ikutnya dari sebelah pihak ayahnya. Walaupun mak dia iaitu Maryam adalah merupakan daripada Bani Israel. Jadi dia memanggil, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, menceritakan bahawa Nabi Isa alaihissalam ini menyeru kepada Bani Israel supaya apa? Supaya ya Bani Israel inni rasulullah ilaikum, aku ni adalah rasul Allah kepada kamu. Jadi dalam ayat ini menegaskan bahawa sebenarnya Nabi Isa ni sebenarnya adalah bukannya dia ni adalah bukannya anak Allah sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang Kristian. Tidak, dia sebenarnya adalah rasul Allah Taala saja. Itu yang pertamalah kan. Kemudian yang keduanya, dia menyebutkan apa yang diserunya, iaitu musaddiqan lima baina yadayya minat taurah. Dia memberitahu bahawa apa yang aku bawa ni sebenarnya adalah merupakan membenarkan, mengatakan bahawa menyokong apa yang telah ada pada kamu, iaitu apa? Jadi Nabi Isa ini datang kepada Bani Israel. Bani Israel ini adalah merupakan pada masa itu adalah Yahudi lah kan. Jadi agama Yahudi lah kalau ikutnya kan, iaitu pengikut Nabi Musa alaihissalam. Tapi apabila dia datang, dia kata, aku ni bukan orang lain, aku dengan Nabi Musa tu sama saja. Tapi apa yang kita lihat dalam sejarah iaitu orang-orang Yahudi inilah sebenarnya yang berkomplot untuk membunuh
Nabi Isa AS, dan mereka lah yang menolak Nabi Isa AS. Tengok kan bagaimana dahsyatnya orang-orang Yahudi ni, walaupun Nabi Isa itu dikira datang daripada kelompok Bani Israel juga, tetapi dia menolak kan. Walaupun Nabi Isa ni berkata bahawa apa yang dibawa ni tak lain, musaddiqan, apa yang ada di dalam, apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS, apa yang ada di dalam At-Taurah. Dan kemudian yang kedua, Nabi Isa berkata, aku ni, tapi selepas daripada aku nak beritahu satu benda yang gembira, menggembirakan sepatutnya, iaitu mubasyiran, memberi khabar gembira bahawa apa, akan datang nanti selepas daripada aku, bi rasulin ya'ti min ba'di, akan datang selepas daripada aku ini seorang rasul, nama dia ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Jadi nama Ahmad ini ialah salah satu daripada nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut Ahmad Sebab Nabi kita ni mempunyai banyak nama. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW berkata, aku ni innali asma, aku ni mempunyai beberapa nama. Ana, Nabi kata adalah Muhammad. Tetapi Nabi juga berkata adalah ana Ahmad. Dan Nabi juga berkata ana al-hashir. Al-hashir ni makna yang mengumpulkan. Iaitu nanti pada hari akhirat aku yang akan mengumpulkan kamu semua. Dan yang ketiga, Nabi kata anal mahi. Mahi ni maknanya yang menghapuskan ataupun yang memadamkan apa? Memadamkan kebatilan, memadamkan kesyirikan dan sebagainya. Jadi itu adalah nama-nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa ni datang memberitahu kepada Bani Israel bahawa selepas daripada ini akan datang seorang yang bernama Ahmad. Tapi kalau kita tengok sekarang ni dalam Injil ke, dalam Bible, bukan dalam Injil, minta maaf, dalam Bible yang ada pada hari ini, adakah disebut lagi perkataan ni? Tak ada lagi. Telah dihapuskan. Ke mana perginya? Telah dihapuskan oleh orang-orang Kristian. Dan sebagaimana kita tahulah, ianya telah diubah dan sebagainya. Tetapi ada di dalam satu yang dipanggil Injil, yang dipanggil Bible Yohana. Bible Yohana ada terdapat satu apa yang disebutkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa menyebutkan bahawa akan datang nanti dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nanti akan didatangkan dengan seorang. Jadi dalam Bible tersebut disebutkan perkataan apa? Dia sebut, dia kata farqalid. Dia kata farqalid dalam bahasa Arab, saya sebut farqalid. Ini saya sebutkan iaitu Bible dalam bahasa Arab. Bible dalam bahasa Arab yang disebutkan oleh ulama seperti Syekh Sayyid At-Tantawi. Syekh At-Tantawi dikira ulama moden walaupun dah meninggal, tapi dia hidup pada tahun 80-an, 70-an, yang masyhur pada 60-an. Disebutkan dalam Bible tu ada, dalam Bible Yohana ada disebutkan perkataan farqalid. Farqalid ni ialah perkataan dalam bahasa Greek. Dalam bahasa Greek tua. Erti farqalid ni adalah Ahmad. Mempunyai makna yang sama dengan Ahmad. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya memang Nabi Isa ni memang ada menyebutkan tentang kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi memang menolak, tak terima semua benda-benda ni. Jadi dah setengah banyak daripada Bible yang ada pada hari memang tak sebutlah perkara-perkara ni. Jadi Nabi kita yakin bahawa Allah Subhanahu Taala sebutlah satu benda yang benar, iaitu Nabi Isa ni membawa cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Israel. Tapi mereka telah padamkan. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Apabila Nabi Isa ni datang membawa penjelasan, membawa mukjizat, membawa Injil dan sebagainya, perkara yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bayyinat dengan tanda-tanda dan sebagainya, apa yang mereka kata? Qalu hadza sihrun mubin. Mereka berkata ini semua ni tipu, ni sihir ni, clear sihir ni kan. Jadi ada satu bacaan dengan sahirun, ada bacaan dengan sahirun mubin. Ada yang kita biasanya kita akan baca qiraat kita ialah sihrun mubin, tapi maknanya ialah hampir samalah, iaitu penyair, pensihir dan juga sihir yang nyata. Seterusnya ialah Allah SWT sebut waman azlam. Siapakah yang lebih zalim? Jadi Allah sekarang ni melabelkan, memberi satu penakrifan, memberi satu penarafan, iaitu apa? Penarafan, siapa yang lebih zalim atas dunia? Adakah orang yang berzalim ni orang-orang yang mengganas ke dan sebagainya kan, mengganggu manusia lain ke, merompak ke dan sebagainya? Allah Taala sebutkan siapa yang lebih ganas lagi, yang lebih jahat lagi, yang lebih zalim lagi, mimman iftara 'ala Allahil kadzib. Selain daripada orang yang paling top nombor satu kezaliman ni, Allah Taala kata mengikut susunan Allah Taala ni ialah orang-orang yang iftara 'ala Allahil kadzib. Orang-orang yang mengadakan terhadap Allah ni dengan pendustaan. Maksudnya apa? Iaitu Allah Subhanahu Taala tak kata pun, tapi dia kata. Jadi ulama-ulama tafsir sebut di sini ialah
perkara yang pertama sekali, oleh kerana dia ada kaitan dengan apa yang disebutkan tentang Nabi Isa AS, ialah apabila mereka ni mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Jadi itulah yang paling zalim sekali kan, yang paling tak patut sekali, yang paling teruk sekali kan. Ada pula Nabi Isa tu anak Tuhan, padahal Nabi Isa ni adalah seorang manusia saja, cuma dia tak ada ayah kan. Jadi kenapa pula jadi anak Tuhan pula? Jadi ini akidah Trinity dan sebagainya adalah merupakan satu perkara yang lebih zalim, paling dahsyat sekali kan. Allah Ta'ala kata wa huwa yud'a ilal Islam, sedangkan Nabi Isa ni mengajak kepada Islam. Jadi artinya sini ialah Nabi Isa ni membawa ajaran Islam sebenarnya. Jadi semua nabi-nabi sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka ni, semua nabi-nabi, semua rasul-rasul ni datang daripada Allah dan membawa Islam, bukan bawa ajaran lain. Tak ada bawa Kristian, tak ada bawa Yahudi, tak ada. Ini adalah ajaran-ajaran yang dah sesat. Ajaran yang terkeluar daripada yang benar, lalu sebab itulah nama dia Kristian, sebab itulah nama dia. Dan tinggallah yang satu saja yang kekal pada hari ini, ialah Islam tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kita salah faham bahawa nabi-nabi dulu tu bawa agama Kristian. Tidak. Kristian tu ialah sesuatu yang telah diselewengkan daripada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Yang benarnya mereka ni semua ni adalah Islam. Nabi Isa mengajak kepada Islam, Nabi Musa mengajak kepada Islam, Nabi Ibrahim mengajak kepada Islam. Jadi Allah Ta'ala sebutnya wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala tak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim tadi? Yang iftara Allah. Jadi kalau mereka iftara Allah, Allah Ta'ala tak akan memberi petunjuk kepada mereka kan. Kemudian ayat yang ke-8 insya-Allah. Yuriduna liyutfi'u. Mereka ini ingin untuk apa? Memadamkan. Yutfi'u ni kalau lampu, kalau kita kata lilin, kita tiup tu, puh tu maknanya padam. Jadi orang-orang yang tidak beriman ini, mereka ini marah kepada agama Allah. Nur Allah di sini ialah agama Allah, Islam jadi mereka ini ingin untuk memadamkan Islam, cahaya Islam ni ingin supaya padam. Bi afwahihim, dengan mulut mereka. Mulut mereka ni lilin ke? Bukan, tak semestinya. Tapi mulut mereka ni ialah dengan suara mereka, dengan propaganda mereka, dengan promosi mereka, dengan macam-macam lah kan apa-apa yang ada sekarang ni kan, dengan internetnya, dengan apa. Mereka akan cuba untuk memadamkan agama Allah, menyelewengkan agama Allah dan sebagainya. Wallahu mutimmu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata macam ni, wallahu mutimmu, dan Allah itu akan menyempurnakan nurihi, agamanya, cahaya agamanya. Kerana Allah Ta'ala, kerana agama itu adalah cahaya kan kepada manusia. Jadi walau macam mana pun, siapa yang lebih kuat sekarang ni? Manusia ke? Dengan mulut mereka, dengan usaha mereka, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Ta'ala lebih berkuasa kan. Jadi oleh kerana itulah oleh kerana Allah Ta'ala ni lebih berkuasa, maka cahaya Allah ini tak akan padam. Allah Ta'ala akan menyalakannya, memberi cahaya kepada dunia ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir ni kan, mereka ni benci, mereka tak suka Islam ni tersebar, Islam ni sampai. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW yang dibawa oleh Ibn Kathir, bahawa Nabi SAW berkata bahawa agama ini apa yang aku bawa ini akan sampai ke mana seluruh tempat di mana ada matahari, di mana ada bulan. Tak sebut tapi di masa masyarib dan juga magharib ni, di mana jatuhnya matahari, di mana naiknya matahari, maknanya seluruh dunia ni akan sampai Islam. Alhamdulillah. Tapi memerlukan lagi lah kepada usaha kita yang berterusan sebagaimana surah ini. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata huwallazi arsala rasulahu. Jadi bagaimana Allah Ta'ala ni nak menangkan agamanya, nak bagi agama cahaya ini berkembang, Allah kata dia utuskan rasul. Mutimmu, Allah Ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, dengan petunjuk, dengan din hak. Liyuzhirahu, lam tu nama dia lam li ta'lil, iaitu tujuannya adalah, dengan sebabnya adalah untuk yuzhirahu ala dini kulli, untukkan Islam ini untuk mengatasi semua agama-agama, untuk mengalahkan semua agama-agama ni, untuk memadamkan semua agama-agama ni. Kemudian Allah Ta'ala kata walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik ni tak suka, mereka tak suka Islam ni berkembang, mereka tak suka Islam ni menang, mereka tak suka Islam ni sampai ke seluruh pelosok dunia. Jadi apakah yang perlu dibuat oleh kita semua sebagai orang-orang yang beriman? Maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan selepas daripada itu, ya ayyuhallazina amanu. Jadi ayat yang ke-10 yang akan kita baca ni, surah As-Saff ni, setengah ulama mengatakan ini adalah jawapan kepada ayat nombor 2. Ayat nombor 2 dulu dalam surah As-Saff ni apa? Iaitu sebahagian sebab turunnya, sebahagian daripada orang-orang yang beriman ini, mereka ni meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beritahu kepada kami apakah amalan yang paling baik, apa amalan baik kami nak beramal, kami nak berusaha ni, kami nak buat bekerja ni kan. Jadi
Allah Subhanahu Wa Taala tidak menceritakan lagi di ayat yang kedua sana, tapi Allah Subhanahu Wa Taala blame dulu kan. Allah blame, marahkan kepada sebab apa? Sebab apabila diceritakan mereka tak buat. Jadi sekarang kita tengokkan apakah perkara yang sepatutnya menjadi idaman kita, menjadi usaha kita, menjadi apa yang ada dalam pemikiran kita setiap hari untuk menyelamatkan diri kita. Allah Ta'ala nak tunjukkan sekarang ni. Apa Allah Ta'ala kata? Hal adullukum, wahai orang beriman, hal adullukum, aku nak tunjukkan kepada kamu sekarang ni. Nak tak? Aku nak tunjukkan kepada kamu, adullukum ala tijaratin. Ala tijarah bisnes, kita katakan bisnes. Tapi asalnya perkataan tijarah ni ialah apa kan? Iaitu asalnya at-tasarruf fi ra'sil mal dalam bahasa Arab, at-tasarruf fi ra'sil mal lirrabhi, iaitu kita ada ra'sul mal ni maknanya capital, kita ada modal dan kita gunakan modal tu untuk mendapat keuntungan. Jadi itu makna at-tijarah. Jadi Allah Subhanahu Taala sekarang ni cerita pasal bisnes bisnes. Jadi kita ni Allah Taala telah berikan apa dia modal. Semua orang ada modal, iaitu yang pertama ni kehidupan dah. Kehidupan ni mencakupi apa? Mencakupi kesihatannya, mencakupi waktunya, mencakupi, jadi kita semua dah ada kan. Kita ada tenaga, kita ada waktu, semua orang ada waktu. Tak kira dia kaya, dia miskin, semua orang ada 24 jam. Kemudian kita ada kesihatan. Bagi orang yang sihat lah, kadang-kadang kita ada diuji dengan kesakitan Tetapi kebanyakan daripada kita ni sihat kan. Jadi kita ada kesihatan, kita ada umur, kita ada waktu. So gunakan. Untuk apa sekarang digunakan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita di sini, iaitu dua perkara yang Allah Ta'ala ajar. Kita tengok kan apa dia kan, hadallukum ala tijaratin tunjikum, dan bisnes ni bukan bisnes biasa-biasa, tapi bisnes yang tunjikum, yang akan menyelamatkan kamu. Bukan bisnes boleh menjadi kaya ke. Kadang-kadang kita ni bisnes untung kaya, tapi tiba-tiba masuk hospital kan, tak boleh gunakan kekayaan tu. Kadang-kadang kaya tetapi lepas tu ada malapetaka. Tapi ini best. Sebab apa? Bisnes ni akan dapat menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Bukan sekarang lah bukan sekarang. At leastnya kan. Yang pasti ialah di akhirat. Yang pasti di akhirat. Jadi Allah Ta'ala kata menyelamatkan kamu. Sebab tu menyelamatkan kamu. Ada kiraat bacaan ayat ni ialah tunajjikum. Tapi kita baca tunjikum min azabin alim. Ini yang patut kita takutkan. Yang kita takut ialah azab yang alim tu. Azab yang dahsyat tu. Azab yang pedih tu, itu yang kita nak selamatkan diri kan. Kalau ada api, semua orang nak lari daripada api tu kan. Itu makna azabun alim. Jadi neraka, kita semua sedang menuju ke sana kan, menuju ke akhirat kan. Di depan kita ni syurga ataupun neraka. Kita nak apa? Nak selamat tak selamat daripada neraka tu. Jadi kalau nak selamat, ambil bisnes ni, ambil tijarah ni. Apa dia tijarah ni? Allah Ta'ala belum cerita. Jadi Allah Ta'ala sebutkan di sini tijarah dengan tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Dalam bahasa Arab dia kata nakirah, tak ada alif lam. Kenapa? Dia kata lit ta'zim. Ta'zim apa? Untuk membesarkan, untuk memberitahu bahawa bisnes ini sangat besar bukan bisnes biasa-biasa Jadi apa dia? Tu'minuna billahi wa rasulih. Itu yang pertama, beriman, berakidah. Dan kemudian yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kemudian yang kedua ialah kamu berjihad di jalan Allah. Jadi erti berjihad ni sini apa? Mempergunakan segala apa yang ada pada kita. Bi amwal dengan harta, dan bi anfus dengan jiwa. Jadi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu walaupun sedikit. Ada sedikit, beri sedikit. Ada sedikit, gunakan sedikit. Nyawa, semua orang ada nyawa. Anfus, diri kamu kan, semua orang ada nyawa. Jadi bisnes ini memerlukan kamu kepada pengorbanan. Pengorbanan apa? Bukan pengorbanan biasa-biasa, tapi pengorbanan untuk linusrati dinillah. Jadi sebab itulah ulama kata sini kan, tema kepada surah ini ialah apa? Mempertahankan, meninggikan, menolong agama Allah. Bukan Allah Ta'ala perlukan pertolongan daripada kita, tapi adalah untuk diri kita sendiri. Jadi kita tolong agama Allah ini sebagaimana yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita barulah selamat. Kalau tak, kita tak selamat. Kalau hanya beriman saja tak cukup tapi kita mesti mempergunakan harta dan juga jiwa kita, diri kita, masa kita, apa yang ada pada kita, pada setiap orang tu. Anfus, termasuklah yang terakhir sekali ialah mungkin nyawa kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah macam zalikum, Allah Ta'ala kata kalau macam tu barulah terbaik, barulah itulah lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Tahu tak? Sekarang dah tahu kan? Alhamdulillah kita tahu kan. Kita dengar kan surah ini, kita dengar ayat ini, Allah Ta'ala menceritakan apakah, mengofferkan kepada kita sekarang. Seterusnya Allah Ta'ala sebut yaghfir lakum. Apa balasan dia? Kalau seorang tu dah beriman, seorang tu dah berjihad, menggunakan usahanya, tenaganya, mengikut keadaan Sekarang bagaimana jihad?
Dengan harta, jihad dengan itu, insya-Allah semua kita akan tengok kan dalam ayat-ayat yang lain banyak lagi diceritakan. Tak semesti pergi perang dan sebagainya saja, sebab keadaan sekarang bukannya berperang kan. Tapi Allah Taala sebut sini apakah balasan dia? Apa yang akan kita dapat daripada sini? Allah Taala sebutkan yang pertama sekali, balasan akhiratnya yaghfir lakum. Benda yang tak nampak. Kita ni banyak dosa. Kita perlukan kepada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tak dapat keampunan Allah Taala, kita tak akan masuk syurga. Masuk syurga ni untuk orang yang bersih saja. Kalau kita masih kotor, kita masih ada dosa, kita akan Allah Taala campur dalam neraka untuk dibersihkan. Jadi kita tak nak walaupun sebentar. Jadi oleh kerana itulah maka kita nak Allah Taala ni ampunkan kita. Macam mana kita nak ampunkan kita? Itu dengan kita lakukan bisnes tadi. Yang pertama beriman, yang kedua berjihad. Jadi Allah Taala kata dia akan beri keampunan kepada kita, yaghfir lakum zunubakum, dosa-dosa kamu. Kemudian yang kedua, wa yudkhilkum, dan dia akan masukkan kemudian tu. Masukkan ke mana? Kamu ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kemudian syurga yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai, dan kemudian wa masakin, dan juga kamu akan dapat masakin, tempat tinggal. Kalau sekarang ni kita nak tempat tinggal, kita inginkan tempat tinggal, susahnya kita kan tak? Kita terpaksa beli, kita terpaksa kumpul duit untuk dapatkan tempat tinggal yang selesa dan sebagainya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jamin kepada kita kan, akan beri apa? Masakin. Masakin iaitu rumah-rumah yang hebat, tayyibah fi jannati adnin. Rumah-rumah yang baik. Kita nak kata istana ke, kita nak kata rumah besar banglo ke, cakaplah apa-apa kan, tapi memang Allah Taala akan berikan kepada kita rumah-rumah tu. Jadi apa? Allah Taala akan mengampunkan kita, Allah Taala akan masukkan kita ke dalam syurga, Allah Taala beri rumah-rumah kepada kita yang baik. Kemudian zalikal fauzul azim. Itulah sebenarnya kejayaan yang besar. Fauz azim. Yang lain tu semua tak besar. Kalau tak masuk syurga, macam mana nak kata besar? Kalau masuk neraka nak kata kejayaan, tak kejayaan. Walaupun atas dunia ni kita sekejap ni 60 tahun, 70 tahun ni kita berjaya, kita jadi milioner ke, kita jadi biliarder ke dan sebagainya kan. Tapi itu belum berjaya jika sekiranya kita tak berjaya di akhirat. Jadi kita nak berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Kemudian Allah Taala sebut selepas daripada itu dalam ayat yang ke-13. Apa dia? Allah Taala sebut wa ukhra tuhibbunaha. Allah Taala tahu kan, bahawa diri manusia ini diperlukan juga di dunia ini. Di dunia ini disukakan benda-benda yang apa? Apa dia yang manusia suka? Iaitu Allah Taala sebut kepada orang-orang yang beriman, nasrum minallah. Pertolongan daripada Allah. Pertolongan umum, pertolongan apa? Pertolongan dalam menghadapi musuh-musuh Allah, pertolongan dalam bisnes kalau kita kata, apa-apa saja bentuk pertolongan, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi oleh kerana orang mukmin pada masa ni dalam keadaan dahsyat, tertekan kan, dihadapi oleh dikelilingi oleh musuh-musuh kan, macam keadaan tu sangat lemah dan sebagainya kan. Jadi walaupun ada kemenangan di Madinah, tetapi masih lagi dikelilingi oleh orang kafir. Keliling ada sana Rom, orang Farsi, ada macam-macam kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala janji nasrum minallah, pertolongan daripada Allah. Jadi pada masa itu pertolongan daripada Allah yang paling besar ialah kemenangan untuk menyebarkan agama. Kemudian yang keduanya Allah Taala sebutkan apa? Iaitu nasrun wa fathun qarib. Pada masa itu belum lagi berlaku Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, tapi Allah Taala dah beri dah cerita dah bagi trailer dah kan. Jadi inilah dikatakan salah satu daripada mukjizat ataupun perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perkara gaib yang akan berlaku. Apa dia perkara yang akan berlaku? Iaitu pembukaan yang dekat. Allah Taala kata. Pembukaan yang dekat tu apa? Kalau ikut pada masa tu ialah pembukaan kota Mekah lah. Sebab mereka ingin sangat Mekah tu adalah menjadi milik kita semua kan. Orang Mekah tu terima Islam. Jadi akhirnya berjayalah selepas daripada itu. Dan bukan setakat saja. Fathun Qarib ni, Fathu Rum dan juga Fathu sampailah kepada Iran, sampailah kepada Turki, sampailah kepada Baitul Maqdis, sampailah semua selepas daripada itu jatuh ke tangan Islam. Itu adalah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang dengan syaratnya beriman, dan yang kedua ialah berjihad dengan harta dan juga berjihad dengan jiwa. Ada perbezaan sikit kan, di setengah-setengah tempat lain Allah Taala sebutkan berjihad ini kadang-kadang didahulukan jiwa, diletakkan al-amwal tu kemudian. Tapi itu adalah pembahasan ulama kenapa itu, insya-Allah dalam perbincangan yang lain, insya-Allah kita akan cuba sebutkan dah kalau ada kesempatan. Seterusnya ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir pada hari ini ialah ayat yang ke-14. Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu peringatan lah yang terakhir, iaitu bersesuaian lah sebagaimana kita sebut tema ni kan. Tema kepada surah ini adalah apa ni? Nusratu dinillah, bersama-sama. Iaitu kita mesti bersama-sama untuk apa? Untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menolong agama Allah. Nusrah. Walaupun sebut bantu, bukan kita sebut bantu Allah, ingat bukan Allah ni memerlukan kepada bantuan kita kan, tetapi maksudnya untuk kita sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini
dalam ayat yang terakhir, ayat 14 surah As-Saff ni ialah apa? Tentang pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Pengikut Nabi Isa ni dipanggil sebagai Hawari. Hawariyun itu artinya orang-orang yang membantu bersama-sama beriman membenarkan Nabi Isa alaihissalam. Al-Hawariyun ini berasal daripada hur. Hur ni artinya ialah, kalau kita sebutnya iaitu putih, artinya itu putih. Sebagaimana kalau bidadari disebut juga hurun ain. Kerana apa? Kerana keadaan dia yang putih dan bersih dan sebagainya kan. Kemudian hur di sini asalnya makna putih. Kenapakah pengikut-pengikut Nabi Isa yang jumlahnya dikata orang kuat Nabi Isa pada masa itu, pembantu-pembantunya ialah ada 12 orang. Dan kenapa mereka itu dipanggil Hawari? Kerana ulama sebut ialah kerana keputihan, kejernihan, keikhlasan mereka kan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Mereka beriman benar-benar. Hati mereka ni putih kan. Hati mereka ni memang tak ada campur aduk lagi kan dengan apa-apa kehendak lain kan. Mereka memang percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Jadi mereka 12 orang ni, maka itu dikata sebagai Hawari. Mereka itu adalah Hawari. Jadi disebutkan bahawa Nabi Isa di sini, Nabi Isa ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi seperti mana kunu ansarullah. Jadi Allah Taala minta daripada kita ni supaya kita ni menjadi apa? Menjadi pembantu Allah. Pembantu Allah ni erti apa? Bukan kita bantu agama, bukan bantu Allah, tapi maknanya membantu, menolong, iaitu berusaha untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka ini, menyebarkan Islam tu Kemudian jadi kemudian Allah Taala membuat perumpamaan sebagaimana apa? Iaitu dia kata kama qala Isa. Allah Taala bawa contoh sini ialah Nabi Isa alaihissalam. Iaitu Nabi Isa kama qala, sebagaimana Nabi Isa tu dia kata berkata kepada Hawari, iaitu ketika apa? Ketika menghadapi keadaan sebab pakai akhir-akhir tu, kalau cerita tentang kisah Nabi Isa AS pada akhir-akhir tu, dia ini hendak dibunuh oleh kelompok-kelompok orang Yahudi. Jadi Nabi Isa berkata kepada Hawari, man ansari ilallah, siapakah yang nak bersama-sama dengan aku untuk menjadi penolong kepada agama Allah? Hawari berkata, dia kata nahnu ansarullah. Jadi setuju, mereka ni bersungguh-sungguh, mereka ni mengaku, mereka ni sanggup menyatakan kesanggupan mereka untuk menjadi ansarullah. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah, dan kemudian telah beriman satu kumpulan daripada Bani Israel, dan kemudian tapi sebahagian daripada Bani Israel telah kufur. Apa maksud sebahagian daripada mereka ni beriman, sebahagian mereka ni kufur? Jadi ulama terbahagi kepada dua pendapat. Ada dua pendapat besar. Pendapat yang pertamanya mengatakan apa? Iaitu setengah daripada Bani Israel itu iaitu orang-orang yang percaya kepada Nabi Isa AS, yang mengikut Nabi Isa, dan setengah lagi itu orang-orang yang kekal. Itu orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa AS tu. Itu dia kata yang kafir kepada Nabi Isa AS. Tapi ada satu pendapat lagi mengatakan bahawa maksud mereka ni terbahagi kepada dua, iaitu apa? Ada mereka daripada Bani Israel ini, pengikut-pengikut Nabi Isa ni, yang kekal sehingga kekal beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa, iaitu tidak mengatakan bahawa Nabi Isa ni adalah anak Tuhan. Dan satu kumpulan lagi yang kufur tu ialah mereka yang mengatakan bahawa Nabi Isa ni adalah merupakan anak Tuhan dengan akidah Trinity dan sebagainya. Jadi itulah pendapat-pendapat ulama yang kata dua golongan, dua kelompok ni. Yang satu yang percaya, yang beriman dengan Nabi Isa AS, dan satu lagi ni kelompok yang kufur dengan Nabi Isa. Jadi apa yang Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala sebutkan fa'ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim. Orang-orang yang beriman itu memenangi ke atas musuh-musuh mereka. Dari segi apa? Ada yang kata dari segi hujahnya. Dari segi hujahnya, dari penyebarannya, maka mereka ini lebih menang lagi. Iaitu pengikut Nabi Isa AS telah menang ke atas orang Yahudi, walaupun pada masa itu mereka ni agak macam kalah. Kemudian nampak macam kalah kan. Jadi tapi kemudian itu satu pendapat. Satu pendapat lagi ialah hujah orang-orang yang mengatakan bahawa Nabi Isa sebenarnya bukan anak Tuhan ni, itu sebenarnya lebih kuat lagi. Fa ayyadnal ladzina amanu ala aduhim fa asbahu zahirin. Tapi apa yang penting bagi kita ialah nak menunjukkan apa? Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang akan membantu agamanya. Oleh kerana itulah Allah Taala minta kepada kita supaya kita ni beriman, supaya kita ni yakin, supaya kita ni juga menjadi orang-orang yang akan membantu, berjihad untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadilah sebagaimana Hawari yang menjadi ansarullah, yang menjadi penolong agama Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Taala dalam cerita tentang Nabi Isa yang kita bacakan, yang kita baca dalam ayat yang ke-14 ini, sebagai contoh yang sangat besar
menjadi ikutan kepada kita semua supaya kita ni insya-Allah akan bersama-sama bersatu bersatu yadan wahidan tangan yang satu untuk menjadi penolong-penolong agama Allah supaya kita ni selamat mendapat fauz azim, mendapat syurga, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat semua, setakat itu saja pada kali ini dan jangan lupa insya-Allah share link kita ni pada hari ni kepada semua orang insya-Allah kan, kepada sahabat-sahabat, kepada sesiapa saja insya-Allah. Moga-moga walaupun kita mungkin tak sempat untuk mengikuti sepenuhnya, tapi dengan hantar link kemungkinan ada di kalangan orang-orang yang mendengar, yang mendapat link kita, yang mendengar insya-Allah kan, maka kita akan mendapat pahalanya bersama-sama insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akan sambung insya-Allah di sesi akan datang di muka surat 553 akan datang insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.